Kembali lagi ke dalam rancangan Rampai Pagi yang kami siarkan secara lintas langsung dari Studio 4, Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Jadi di jam 8.40 ini akan kita bawakan sebuah wawancara secara virtual bersama dengan narasumber kita yang mulia Puan Othmalina Mas Salwana binti Othman, merupakan seorang pegawai pelajaran Politeknik Brunei Kementerian Pendidikan, dan beliau sudah pun berada di hujung talian ketika ini. Apa kata kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kabarnya Puan? ni Sihat? hari ni? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi kita ni memperkatakan tentang isu norma baharuan ya. Macam-macam yang berubah, macam-macam perkara yang terganggu ataupun ya orang ataupun bukan lagi terganggu. Mesti tani ubah paradigma katanya itu. Ketani ubah daripada paradigma yang lama ke paradigma yang baru. Dan apabila kita memasuki norma yang baharuan ni, ada sesuatu yang akan terbabit ataupun akan terkesan. Dan MIB, Penghayatan Melayu Islam Beraja, di luar daripada perkara yang telah pun diambil, yang terkesan daripada norma baharuan ini. Mungkin Puan ataupun Cikgu dapat menerangkan kepada penonton Ketani di Rampai Pagi, apa sebenarnya, kenapa agaknya MIB, nilai-nilai pembelajaran MIB itu terkesan dengan norma baharu, dan macam mana untuk mereaplikasikan pembelajaran MIB itu sewaktu Ketani berada di norma baharuan ini. Silakan Cikgu. Terima kasih kepada pengacara Rampai Pagi pada hari ini. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada hari ini kita ni berkesempatan membicarakan satu tajuk yang begitu relevan dengan situasi kita ni pada hari ini, terutama sekali di kalangan guru-guru, ibu bapa dan para pelajar, itu mengenai dengan penghayatan nilai-nilai Melayu Islam Beraja dalam pendidikan norma baharu. Okay, baiklah, sebelum saya membincangkan mengenai dengan tajuk pada hari ini, kita ni hendaklah memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan nilai-nilai Melayu Islam Beraja yang sudah lama menjadi konsep dan falsafah negara sehinggalah sekarang. Dengan memahami nilai-nilai Melayu Islam Beraja ini, maka ia akan dapat diamalkan dan sekaligus dapat dihayati sebagai pakaian kita ni orang Brunei ataupun sebagai identiti kita ni. Adapun konsep Melayu Islam Beraja yang menjadi falsafah negara ini sebagaimana yang tercatat dalam dokumen-dokumen perlembagaan Negara Brunei Darussalam Pindaan 2008 dalam bahagian 7 perkara 42 jenis rang undang-undang, usul dan petisyen yang tidak boleh dibahaskan tanpa titah perkenan (1) sebarang rang undang-undang, usul petisyen atau urusan yang mungkin mempunyai kesan merendahkan atau menjejaskan secara langsung atau tidak langsung kedudukan atau keunggulan falsafah Melayu Islam Beraja ini, yakni dikenali dalam bahasa Inggeris sebagai Malay Islamic Monarchy. Okay, oleh demikian, sejak Melayu Islam Beraja diisytiharkan 37 tahun yang lalu, masyarakat Brunei memang telah mengamalkan dan menghayati nilai-nilai Melayu Islam Beraja ini sebagai satu cara hidup yang memang mendarah daging sejak lebih daripada 650 tahun yang lalu. Jadinya kita ni sebagai orang Brunei, pengamalan dan penghayatan nilai-nilai Melayu Islam Beraja ini adalah sangat dituntut sebenarnya untuk jadikan sebagai landasan dalam kita ni, kehidupan kita ni sehari-hari bagi mengekalkan integritinya. Adapun nilai, saya akan di sini akan memberitahu apa yang dimaksudkan dengan nilai yang kedua. Nilai ialah dari segi bahasa bermaksud sesuatu yang berharga. Selain itu ada juga yang memberikan tafsiran bahawa nilai ini adalah sesuatu yang dianggap baik atau buruk di dalam masyarakatnya. Akan tetapi dalam pembicaraan ini, saya cuma akan mengulas mengenai nilai-nilai yang baik sahaja, kerana nilai-nilai yang buruk itu bukanlah lahir daripada nilai-nilai Melayu Islam Beraja. Selain itu, nilai juga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan kita ni dalam bagi setiap individu dalam menentukan sikap dan mengambil sesuatu keputusan. Dengan adanya nilai-nilai Melayu, ajaran agama Islam dan juga sistem pemerintahan beraja telah menjadi warisan bangsa Brunei yang diamalkan sehinggalah ke hari ini. Nilai-nilai MIB juga dijadikan sebagai tonggak pegangan hidup rakyat dan penduduk di negara ini dalam
penyatupaduan hidup bermasyarakat dan bernegara tanpa mengira agama, budaya dan latar belakang sosial. Penghayatan nilai-nilai MIB adalah kekuatan kita ni sebenarnya orang Brunei sebagai benteng daripada anasir-anasir luar dan termasuklah juga dalam mendepani dan menghadapi situasi yang berlaku pada ketika ini, itu gelombang kedua pandemik COVID-19. Manakala pendidikan norma baharu merupakan satu proses pembelajaran dalam talian yang menggantikan pertemuan bersemuka ataupun dalam bahasa Inggerisnya face to face, dan pembelajaran norma baharu ini merupakan satu keperluan yang penting dalam pendidikan revolusi 4.0. Bagi generasi sekarang, manakala apabila negara kita ni dilanda pandemik COVID-19, maka pertemuan antara guru dan pelajar ini telah digantikan dengan digantikan secara dalam talian melalui aplikasi persidangan video seperti Zoom, Skype, Microsoft Teams, Google Hangout dan bermacam-macam lagi yang disediakan dalam menyokong pembelajaran norma baharu ini. Iya. Itulah tadi Tani telah pun mendengarkan mengenai penghayatan nilai-nilai Melayu Islam beraja dalam pendidikan norma baharu. Mungkin cikgu dapat huraikan bersama penghayatan nilai-nilai MIB ini. Macam mana ia dapat kita ni aplikasikan, terutama sekali lagi dengan adanya pendidikan secara alam maya, secara virtual. Kadang-kadang untuk apabila kita ni ingin menerapkan, kita ni depan-depan pun berdepan dengan anak murid pun payah kita ni kan menerapkan, apalagi secara virtual. Jadi mungkin dapat dijelaskan apakah cabaran-cabarannya yang kita ni tempuhi sekarang ini. Terima kasih. Apabila kita ni bercakap mengenai dengan amalan nilai-nilai MIB yang telah dihayati, sebenarnya ia menunjukkan orang Brunei ni mempunyai jati diri dan identiti sebenar. Contohnya yang terdapat di sana ialah mengenai nilai-nilai berkarih, berjarih, bersatu padu, bertolak ansur, tolong menolong, menghormati, bersabar, taat dan sebagainya. Semua nilai-nilai ini sebenarnya perlu untuk kita ni hayati, untuk dijadikan sebagai dasar dalam untuk kita dijadikan ia sebagai perisai dalam menghadapi apa jua cabaran dan rintangan dalam era globalisasi ini, termasuklah dalam kita ni meningkatkan kualiti pendidikan di negara Brunei Darussalam, dan ia adalah sangat diperlukan oleh segenap lapisan masyarakat, termasuklah guru-guru, para pelajar dan tidak kecuali para ibu bapa. Jadinya apabila kita ni lihat secara fizikalnya, memang proses pendidikan norma baharu ini memang nampak mudah. Secara fizikal kita ni lihat, guru-guru dan para pelajar, kesannya kita ni lihat mereka tidak perlu lagi datang ke sekolah. Begitu juga perubahan yang ketara terhadap rutin seharian ibu bapa. Akibat pandemik ini, apa yang dapat kita ni lihat di Brunei ialah sekolah-sekolah di seluruh negara terpaksa ditutup dan Kementerian Pendidikan telah melaksanakan pelan kesinambungan pembelajaran yang memfokuskan kepada pembelajaran dalam talian ini. Jadinya ini melibatkan transisi pembelajaran para pelajar dari satu jenis kaedah pembelajaran kepada kaedah yang lain dalam tempoh yang singkat dan cepat berubah. Kemudian pelan bagi kesinambungan pembelajaran ini bukan sahaja melibatkan penggunaan teknologi sebenarnya, tetapi ia juga sebagai alternatif yang lain, alternatif lain yang boleh digunakan oleh para pelajar. Namun cabaran mendidik sebenarnya tetap ada, bukan sahaja di kalangan guru-guru, para pelajar, malahan juga kita ni dapat lihat bagi ibu bapa, bagi para guru ataupun pendidik, dia adalah satu cabaran sebenarnya bagi mereka dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Tambahan lagi ada di antara guru-guru ini kurang mahir, contohnya dalam aplikasi baharu dan memerlukan kepada latihan yang intensif serta berusaha mendalami ilmu baharu ini. Jadinya untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran ini berjalan dengan lancar, ada di antara guru-guru ini yang sanggup bersusah payah menyediakan bahan-bahan pengajaran yang pelbagai, sebab dengan adanya bahan-bahan yang pelbagai ini, dia akan mewujudkan ataupun melahirkan guru-guru yang kreatif dan juga mewujudkan pembelajarannya itu lebih seronok sebenarnya. Oleh itu nilai-nilai yang jitu perlu ada dalam diri setiap guru dan pendidik, seperti berkarih, berjarih dan bersabar demi memastikan ilmu yang dikongsikan kepada pelajar dapat mencapai objektif yang maksima di samping
merealisasikan matlamat wawasan Brunei 2035 dengan menumpukan kepada melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Okay, kemudian daripada perspektif ibu bapa, kesannya yang dapat kita lihat ialah di sini kita ni dapat melihat ibu bapa itu sendiri sebenarnya memainkan peranan yang penting dalam memastikan anak-anak mereka itu tidak tercicir. Komitmen dalam mendidik sebenarnya sepatutnya tidaklah boleh diserahkan 100% kepada guru, kerana ibu bapa lah juga memainkan peranan yang penting sebagaimana di dalam hadis riwayat sahih dan Muslim, tidaklah seorang bayi yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau musyrik. Oleh itu, untuk menggalas tanggungjawab sebagai guru sokongan, ini kita ni menggantikan kepada guru yang sebenar, semasa pandemik ini, ia bukanlah sesuatu yang mudah, lebih-lebih lagi jika ibu bapa tersebut bekerja di luar. Ya, ibu bapa yang bekerja di rumah mungkin kita ni mungkin tidak ada masalah dalam mereka memantau pembelajaran anak-anak dari rumah, walau bagaimanapun bagi ibu bapa yang bekerja di luar, contohnya mereka yang bekerja sebagai barisan hadapan ataupun frontliners, kadang-kadangnya ia adalah menjadi satu kesukaran bagi mereka untuk memantau setiap tugasan yang diberikan kepada anak-anak, dan ditambah lagi jika anak-anak tersebut masih lagi memerlukan bimbingan ibu bapa. Dalam hal ini, nilai-nilai seperti bersabar, tolong menolong, bertolak ansur perlulah dihayati. Contohnya jika ada permasalahan yang dihadapi bersama anak-anak, ataupun ibu bapa tersebut, perlulah kita ni adanya sikap toleransi ataupun berbincang bersama guru-guru. Kemudian apa yang dapat kita ni lihat di sini ialah mengenai dengan kita ni boleh meminta bantuan daripada pihak keluarga yang berada di rumah untuk sama-sama memastikan pembelajaran anak-anak ini berjalan dengan lancar. Dengan adanya kerjasama dalam keluarga, dia akan dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan menghayati nilai-nilai MIB di dalam mata, seperti nilai-nilai bertolak ansur, lebih berkurang serta tolong menolong. Selain daripada itu juga kita ni dapat melihat di sini daripada cabaran masa yang dihadapi oleh ibu bapa, terdapat juga cabaran yang lain seperti pembelajaran, seperti perbelanjaan dalam memberjayakan pendidikan norma baharu ini. Perbelanjaan. Oleh yang demikian, beberapa agensi kerajaan dan swasta telah tampil dalam sama-sama memberikan bantuan kepada golongan ini. Contohnya usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan dengan memberikan pinjaman komputer riba kepada para pelajar yang memerlukan di beberapa buah sekolah yang terpilih. Selain itu, pihak kerajaan bersama dengan beberapa agensi swasta juga telah mengambil langkah dengan membukakan peluang kepada orang ramai ini untuk sama-sama menghulurkan bantuan dalam mengumpul dana untuk memberikan data percuma kepada para pelajar yang terkesan. Okay, dengan adanya bantuan ini, ia dapat mencerminkan adanya penghayatan terhadap nilai-nilai MIB yang disemai dan diterapkan dalam kehidupan kita ni bermasyarakat, berbudaya, beragama dan berbudaya dan beragama, seperti kata pepatah, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Okay. Kemudian daripada perspektif pelajar, kita ni juga melihat bahawa adalah menjadi tugas dan tanggungjawab seorang pelajar itu untuk menuntut ilmu pengetahuan sebagaimana yang dianjurkan oleh agama Islam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menurut menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim. Oleh itu adalah menjadi kewajipan bagi kepada setiap pelajar untuk menghadirkan diri bagi setiap pengajaran guru-gurunya dengan mematuhi setiap arahan dan menyelesaikan segala tugasan yang telah diberikan. Semua ini merupakan nilai-nilai MIB yang perlu ada dalam diri setiap pelajar. Dalam menimba ilmu pengetahuan ini, seringkali juga kita kaitkan ia dengan peradaban sebenarnya. Misalnya sewaktu pembelajaran norma baharu, kita ni menggunakan aplikasi persinangan video, para pelajar disarankanlah untuk membuka kamera masing-masing sebagai tanda kita ni menghormati guru-guru yang sedang mengajar di samping memberikan respon terhadap pengajaran guru tersebut.
Jadi memang betul sekali ya, di norma baharuan ni memang banyak cabarannya ni. Terutama sekali untuk belajar di atas talian. Jadi banyak nilai-nilai MIB yang dapat diterapkan seperti bersabar, bertolak ansur dan sebagainya. Dan di dalam belajar atas talian ni bukannya tanggungjawab seorang guru sahaja, tapi tanggungjawab bersama. Dan jadi memang kalau tadi kita mikirkan secara ringkasnya ni, etika-etika yang murnia ni adalah merupakan etika yang memang selalu disarankan dalam kita ni menghayati kehidupan bermasyarakat. Dan apabila kita ni mengaplikasikan Melayu Islam Beraja dalam kehidupan kita ni. Jadi mungkin secara rumus kalau dapat dirumuskan secara ringkasnya hanya dalam 3 minit saya lagi untuk kita bersama ni Cikgu, mungkin dapat dirumuskan topik kita ni pada hari ini dan macam mana ni selaku petani di negara Brunei ini, selaku pelajar, selaku guru dapat memaksimalkan sebanyak mungkin ya potensi kita ni dalam menghayati Melayu Islam Beraja, terutama sekali lagi daripada sistem pendidikan di negara kita ini. Silakan. Baiklah, terima kasih. Penghayatan nilai-nilai MIB adalah penting sebagai benteng pertahanan yang perlu kita kekalkan sebenarnya dan perlu juga kita kukuhkan termasuklah dalam kita ni melaksanakan pendidikan norma baharu ini. Adalah menjadi kewajipan dan tanggungjawab bagi rakyat dan penduduk di negara ini, terutama sekali kepada guru-guru, ibu bapa dan para pelajar untuk sama-sama berganding bahu dalam pelaksanaan pendidikan norma baharu ini untuk menyokong usaha pihak kerajaan kita ni dalam mendidik anak bangsa Brunei untuk melahirkan generasi baharu yang berilmu dan kaya dengan nilai-nilai MIB. Oleh itu, tanpa gandingan dan kerjasama dari semua lapisan masyarakat, legasi pendidikan norma baharu ini sebenarnya akan sukar untuk diterima dan diaplikasikan sebenarnya. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Dengan menghayati nilai-nilai MIB bukan sahaja akan mewujudkan orang Brunei saling bekerjasama melengkapi, akan tetapi juga ia akan melahirkan satu masyarakat yang berjiwa kental sebenarnya, kental dan generasi hebat yang akan dapat mengharungi pelbagai cabaran dalam kita ni menyusuri kehidupan pada ketika ini, khususnya sewaktu kita ni mendepani pandemik COVID-19. Ya, jadi amat menarik sekali ya tentang rumusan untuk tajuk kita pada hari ini. Jadi apapun ribuan terima kasih kami ucapkan dan semoga maju jaya dan insya-Allah dalam kesempatan kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi